Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada anak-anak murid sekalian, pelajar-pelajar yang saya percaya akan menjadi satu hari akan menjadi pelajar Universiti Malaysia Kelantan, kepada guru-guru terutama guru kaunselor dan juga kepada para ibu bapa. Selamat datang ke Universiti Malaysia Kelantan, UMK. Saya adalah Sri Intan binti Mokhtar, salah seorang pensyarah di Fakulti Industri Asas Tani UMK. Pada hari ini saya akan bercerita secara santai mengenai program-program yang anda boleh ikuti di Universiti Malaysia Kelantan. Universiti Malaysia Kelantan merupakan salah satu IPTA, iaitu Institut Pengajian Tinggi Awam yang ke-19. Kami telah beroperasi daripada tahun 2006, bermakna tahun ini merupakan tahun yang ke-15 kami beroperasi. Teras Universiti Malaysia Kelantan adalah keusahawanan dan perniagaan, teknologi kreatif dan warisan, sains sumber asli. Ini adalah bertepatan dengan penubuhan universiti ini di Kelantan, di mana kalau anak-anak pernah atau ibu bapa pernah datang Kelantan, anda akan terpesona dengan kesenian, dengan peniaga-peniaga, terutama peniaga wanita di Pasar Siti Khadijah, dan juga sumber asli yang cantik. Salah satu kelangsungan hidup di sini adalah pertanian. Di Universiti Malaysia Kelantan, kami sangat bangga dengan graduat kami, di mana 90% pelajar kami mendapat pekerjaan, manakala hampir 15% adalah graduan yang menjadi entrepreneur. Maksudnya mereka adalah job provider, bukan job seeker, ataupun mereka adalah membina perniagaan dan juga mengambil pekerja di bawah mereka. Kini enrollment kita lebih kurang dalam 10,000 lebih. Maknanya sekarang di 3 kampus yang kami ada, kami mempunyai lebih 3 hingga 4,000 pelajar di setiap kampus. Dan pelajar ini terdiri bukan hanya daripada pelajar di Kelantan, tetapi di semua negeri-negeri di Malaysia, dan termasuk Sabah dan Sarawak. Kami juga mempunyai pelajar-pelajar daripada luar negara, ya, daripada Indonesia, daripada Nigeria, daripada Bangladesh, daripada India. So bermakna sekiranya anda masuk ke Universiti Malaysia Kelantan, anda juga boleh berkenalan dan bergaul dengan pelajar-pelajar antarabangsa. Di Universiti Malaysia Kelantan, di samping program-program ijazah persarjana muda, kami juga menawarkan program-program pasca siswazah, dan kita mempunyai lebih daripada 700 orang pelajar pasca siswazah di Universiti Malaysia Kelantan. Uniknya Universiti Malaysia Kelantan, kita mempunyai 3 kampus, dan kampus ini dibina berperingkat-peringkat menepati ciri-ciri yang terdapat di kawasan tersebut. Di Pekalan Cepa, kampus ini sangat dekat dengan lapangan terbang Kota Baru, hanya 5 minit sahaja, ya. Terdapat 3 kampus di situ yang ditubuhkan daripada tahun 2007 lagi, iaitu Fakulti Keusahawanan dan Perniagaan, Fakulti Perubatan Veterina, salah satu program yang sangat popular, dan hanya UMK menawarkan perubatan veterina selepas UTM, ya. Kita adalah yang kedua di Malaysia. Fakulti satu lagi adalah Fakulti Hospitality, Pelancongan dan Kesejahteraan. Itu adalah di Pekalan Cepa. Di Bacok, iaitu dekat dengan tepi pantai. Kalau nak datang, sangat indah fakultinya, luas tanahnya. Terdapat Fakulti Teknologi Kreatif dan Warisan, ya, kreatif dan kewarisan bagi anak-anak atau pelajar-pelajar yang berminat dengan kreativiti dan warisan boleh masuk ke fakulti ini. Khusus-khusus program ditawarkan sangat popular di sana. Ada juga program Fakulti Seni Bina dan Artistik. Ini adalah khusus profesional untuk seni bina dan artistik, dan mereka menawarkan kursus yang sangat kompetitif dan menepati akreditasi daripada Jabatan Seni Bina, ya. Fakulti terbaru kita
ya, fakulti terbaru yang telah dinaik taraf daripada pusat kepada fakulti adalah fakulti pengajian bahasa dan pembangunan insaniah. Jadi pelajar-pelajar yang berminat untuk melanjutkan pelajaran dari segi bahasa boleh melihat kursus-kursus terbaru yang ditawarkan, ya. Walaupun pusat ini telah menawarkan servis ataupun perkhidmatan daripada tahun 2007, kini mereka menawarkan program. Jadi peluang anda untuk masuk adalah lebih baik. Saya di Jeli, dan Jeli adalah Fakulti Sains di mana saya sendiri adalah pensyarah daripada Fakulti Industri Asas Tani yang ditubuhkan pada 2012. Kampus di Jeli dibuka pada tahun 2012. Kampus ini sangat cantik kerana di pagi hari kita akan dapat pemandangan yang indah daripada gunung dan ganang dan juga udara yang segar di sini, ya. Satu lagi fakulti yang ada adalah Fakulti Sains Bumi. Jadi pelajar-pelajar yang berminat dengan aktiviti-aktiviti luar boleh masuk ke dalam program-program di bawah fakulti ini. Fakulti yang masih baru tetapi sangat hebat juga adalah Fakulti Biokejuruteraan dan Teknologi. Saya akan ceritakan program-program bagi setiap fakulti selepas ini. Untuk Fakulti Keusahawanan dan Perniagaan, terdapat 5 program yang telah diberi akreditasi oleh MQA, iaitu Ijazah Sarjana Muda Keusahawanan Perdagangan, ya, Perdagangan dengan Kepujian, Ijazah Sarjana Muda Keusahawanan Logistik dan Perniagaan Pengedaran, Ijazah Sarjana Muda Keusahawanan Peruncintan, Ijazah Sarjana Muda Pentadbiran Perniagaan, Perbankan dan Keuangan Islam, dan juga Ijazah Sarjana Muda Keusahawanan dengan Kemujian di mana anda boleh membuat 2 tahun di universiti dan 2 tahun di industri. 2U, 1, ya. Dan ini yang terpanas sekali, yang paling panas sekali, program yang terbaru adalah Sarjana Muda Sains, Statistik dan Sarjana Muda Keusahawanan Logistik dalam Perniagaan Perdagangan dengan Kemujian. Ini satu lagi kursus yang ditawarkan, dan juga kita ada menawarkan yang terbaru lagi adalah Sarjana Muda Perakaunan dengan Kemujian. Apabila anda melihat kepada program-program ini, pelajar-pelajar yang keluar dari program-program ini boleh mendapat kerjaya di dalam pelbagai bidang, bidang pentadbiran, bidang perbankan, bidang peruncitan, bidang logistik dan sebagainya. Baiklah, fakulti yang seterusnya adalah Fakulti Hospitality, Pelancongan dan Kesejahteraan. Mereka menawarkan 3 program. Semua ini adalah di Bekalan Cepa, ya. Ijazah Sarjana Muda Keusahawanan Pelancongan, Ijazah Sarjana Muda Keusahawanan Hospitality, dan Ijazah Sarjana Muda Keusahawanan Kesihatan dan Kesejahteraan dengan Kemujian. Apabila ini adalah fakulti yang sangat popular, program-program yang ditawarkan juga sangat popular kerana apabila mereka bergraduat, prospek kerjaya mereka sangat luas di bidang hospitality, perhotelan, ya, bidang perkhidmatan awam, services, dan juga bidang-bidang yang berkaitan dengan kalau anda nak jadi perintis kepada spa dan sebagainya. Ini adalah kursus atau program yang anda patut masuk, ya. InsyaAllah, ya. Sama-sama kita cuba. Okey, kalau anda minat kepada kesihatan binatang, anda daripada kecil suka kepada binatang-binatang, anda boleh ceburi bidang Doktor Perubatan Veterina. Kursus ini sangat kompetitif, hanya menawarkan 1 program sahaja. Pelajar yang dipilih juga sangat tinggi syarat-syarat kemasukannya. Malah ada juga pelajar yang baru masuk akan ditemubual, ya, ditemubual oleh dekan fakulti tersebut yang sangat berpengalaman. Ramai pensyarah-pensyarah daripada luar negara, ya, kalau anda mahu masuk dalam Doktor Perubatan Veterina, insya-Allah. Okey. Seterusnya, saya beralih kepada fakulti yang berada di Bacok, Fakulti Teknologi Kreatif dan Warisan. Oleh kerana
kreativiti dan warisan ini mempunyai banyak bidang, maka apabila anda masuk ke dalam program ini, walaupun dia mempunyai hanya 2 program, iaitu teknologi kreatif dan program pengajian warisan, tetapi mereka mempunyai banyak elektif yang anda boleh orang kata jadi specialist ya dalam bidang-bidang yang anda minat, seperti reka bentuk komunikasi visual, reka bentuk perindustrian, pengajian skrin ya, tekstil, fashion, multimedia, seni halus, animasi. Ini adalah sangat popular dan sangat orang kata trendy pada zaman sekarang ini. Apabila anda ingin pergi kepada digital teknologi, ini merupakan fakulti yang anda mahu masuk, program-program dan elektif-elektif yang anda mahu ceburi. InsyaAllah kalau anda berminat kepada warisan, ada elektif seperti konservasi warisan, kesusasteraan warisan, seni persembahan dan warisan budaya. Jadi ini juga adalah bidang-bidang seni di mana apabila anda bergraduat, prospek kerjayanya adalah seperti pengurus seni, penyelidik seni, pensyarah seni. Anda boleh menjadi pegawai di museum, pegawai di arkib, ya, sejarawan. Anda boleh menjadi penulis, ya, kerana dalam bidang kesusasteraan warisan anda akan belajar menulis. Anda juga boleh menceburi bidang-bidang digital teknologi seperti komunikasi visual, grafik dan sebagainya. Satu lagi program profesional yang ditawarkan adalah Fakulti Seni Bina dan Artistik. Mereka ada 3 program, iaitu Sarjana Muda Sains Seni Bina, Sarjana Muda Seni Bina Dalaman dan Sarjana Muda Seni Bina Lanskap. Program ini bermatlamat untuk melahirkan graduan yang berpengetahuan dan berkemahiran secara teknikal dalam bidang seni bina, memenuhi keperluan kelayakan Lembaga Arkitek Negara LAM bahagian 1 dan setaraf. Ini sangat penting untuk kursus-kursus profesional. Apabila anda bergraduat, anda boleh menjadi seorang arkitek, anda boleh menjadi pegawai tadbir, seni bina, landscape dan sebagainya. Anda boleh jadi pereka. Ya, ini adalah bidang yang sangat kompetitif dan juga sangat menarik. Ya. Okey, satu lagi yang saya sebut tadi, fakulti terbaru kita, Fakulti Pengajian Bahasa dan Pembangunan Insan. Dia menawarkan satu program setakat ini, ia adalah fakulti baharu, Sarjana Muda Komunikasi Perniagaan dengan Bahasa Inggeris. Anda tahu bahasa Inggeris sangat penting dan komunikasi dalam bahasa Inggeris yang baik boleh membantu anda dalam prospek kerjaya di masa hadapan sebagai pegawai strategik komunikasi, sebagai penerbit, penterjemah, ya, pegawai takbir dan sebagainya, even malah sebagai seorang usahawan juga. Mereka juga menawarkan sarjana muda bahasa Arab dengan keusahawanan. Ini juga satu bidang yang sangat sinonim dengan Kelantan, di mana kita banyak pelajar-pelajar yang daripada institut-institut tahfiz yang mempunyai penguasaan bahasa Arab yang baik, dan di Malaysia juga ada pelajar-pelajar daripada tahfiz yang mungkin berminat untuk melanjutkan sarjana muda bahasa Arab dengan keusahawanan, ya. Mereka juga menawarkan 8 kursus bahasa asing. Ini salah satu perkara yang sangat menarik di UMK, di mana anda juga berpeluang belajar bahasa asing seperti Jerman, Perancis, Sepanyol, Mandarin, Jepun, bahasa Arab, bahasa Melayu dan juga bahasa Korea, ya. Kursus-kursus bahasa asing ini diajar oleh pensyarah-pensyarah daripada negara tersebut. Kalau anda ambil kursus bahasa Korea, insya-Allah anda akan diajar oleh pengajar daripada Korea. Ramai yang berminat, ya, dengan bahasa Korea ni sekarang sangat trending. Kalau anda berminat dengan bahasa Jepun, kita juga ada pensyarah daripada Jepun, pensyarah daripada Spanyol, ya, dan sebagainya. Semuanya pensyarah-pensyarah yang hebat-hebat belaka, insya-Allah. Okey. Itu dibacok. Sekarang kita pergi kepada jeli.
Saya akan memperkenalkan fakulti-fakulti sains sendiri di mana saya adalah lebih orang kata tahu mengenai fakulti-fakulti ini, adalah bidang-bidang yang saya minati. Di Fakulti Sains Bumi kita ada sarjana muda sains gunaan, sains sumber asli dengan kepujian, ya. Sarjana muda sains gunaan kelestarian dan sarjana muda sains gunaan geosains. Kursus-kursus ini adalah kursus-kursus yang sangat sinonim dengan alam sekitar, yang sangat sinonim dengan sumber-sumber asli. Kalau kita tengok geosains, mereka akan mengkaji mengenai petrosains, mereka mengkaji dengan batu-batu dan sebagainya. Kelestarian, mereka melihat kelestarian alam sekitar, sungai yang bersih, ya, alam sekitar yang hebat. Sains sumber asli, mereka melihat bagaimana menggunakan sumber-sumber asli yang ada untuk kita menjana pendapatan, untuk kita membuat produk-produk yang hebat-hebat. Apabila anda bergraduat daripada tiga-tiga program ini, anda berpeluang untuk mendapat kerjaya di dalam pegawai Jabatan Alam Sekitar, pegawai pertanian, ya, sebagai geologis di Jabatan Mineral dan Geosains, sebagai geologis, cari gali minyak, industri gas, malah sebagai cikgu-cikgu pun boleh juga, ya, kelestarian dan sumber asli. Anda juga boleh bekerja dengan NGO yang berkaitan dengan alam sekitar. Fakulti yang satu lagi menawarkan 3 program, iaitu Fakulti Biokejuruteraan dan Teknologi. Mereka teknologi, itu pun kita ada dalam pembelajaran yang akan diterapkan di dalam teknologi bahan, ya. Sarjana muda sains gunaan teknologi bioindustri, ini juga sangat menarik, di mana anda boleh belajar mengenai fermentasi, mengenai produk-produk yang berasaskan biologi. Ya. Satu lagi yang mereka tawarkan yang terbaru juga, yang masih panas di pasaran, ya, orang kata sarjana muda teknologi maklumat dengan kepujian. Jadi kalau anda masih berminat dengan ICT, berminat dengan digital teknologi, fakulti ini juga menawarkan sarjana muda teknologi maklumat dengan kepujian. Antara kerjaya yang anda boleh pelopori selepas bergraduat adalah teknologi bahan elektrik dan elektronik, teknologi kimpalan, ya, seramik, ya, perunding bahan, eksekutif teknikal jualan, pensyarah, pendidik, ya, berasas juga teknikal jualan, usahawan produk berasaskan sumber hutan. Fakulti yang terakhir yang saya akan ceritakan pada hari ini adalah Fakulti Industri Asas Tani. Ini adalah di mana saya juga adalah salah seorang daripada pensyarah di sini, pemadhya di sini. Fakulti yang ditawarkan oleh Fakulti Industri Asas Tani, atau secara ringkasnya FIAT, adalah sarjana muda sains gunaan agroteknologi. Apabila kita bercerita pasal agroteknologi, maksudnya kita bercerita mengenai pertanian. Walau bagaimanapun, pertanian yang kita cuba terapkan adalah lebih kepada pertanian moden, pertanian yang lebih bernilai tinggi. Pelajar yang masuk akan belajar asas-asas pertanian, tapi juga akan menceburi bidang-bidang teknologi, ya. Malah kita baru memperkenalkan salah satu fakulti yang pertama mengenalkan IoT di dalam pengawasan barang-barang pertanian dan juga peternakan, ya. Jadi apabila anda datang sini, anda boleh sekarang ni mungkin insya-Allah boleh guna apps dah, ya. Tengok dekat telefon, boleh monitor pertanian, boleh monitor pokok-pokok anda yang ditanam, boleh monitor kambing-kambing atau binatang-binatang yang anda pelihara, ya. Agroteknologi kita pergi ke arah daripada pertanian yang klasik kepada pertanian yang lebih berimpak, bernilai tinggi dan sebagainya. Satu lagi kursus yang popular juga adalah sarjana muda sains gunaan sains peternakan. Sains peternakan ni anda akan belajar bagaimana menternak binatang, kambing, lembu, arnab, ya, dan juga aquaculture masuk di bawah ini juga. Kita ada kolam-kolam di mana anda boleh guna untuk
peternakan aquaculture, kita juga ada mini hatchery di mana sekarang ini yang sangat popular ya, peternakan lobster, peternakan udang galah yang punya nilai-nilai yang tinggi. Ada juga peternakan ikan-ikan hiasan. Ikan-ikan hiasan ni sangat popular dan juga kita melahirkan pelbagai keusahawanan, usahawan dalam bidang-bidang ini. Yang tadi agroteknologi pun kita ada usahawan dalam bidang cendawan ya, yang sangat sekarang ini sangat lumayan ya hasilnya. Okey, satu lagi program yang ditawarkan adalah Sarjana Muda Sains Gunaan Teknologi Pembangunan Produk. Ramai orang bertanya, apa maksud teknologi pembangunan produk? Produk apa yang nak dibangunkan? Apa itu bangunkan produk? Jadi saya adalah salah seorang pensyarah di dalam program ini, dan salah satu produk yang sekarang saya hasilkan adalah produk cuka dan juga produk kami. Kita juga ada pensyarah di sini yang menghasilkan produk-produk daripada biomass ya. Ada produk baja, produk-produk untuk kesihatan, produk-produk untuk kecantikan. Jadi sekiranya anda hendak belajar bagaimana menghasilkan produk daripada konsep, daripada idea kepada produk yang selamat di pasaran, ini adalah program yang anda mesti masuk. Boleh belajar dengan saya insya-Allah. Satu lagi program yang juga sangat popular adalah Sarjana Muda Sains Kegunaan Jaminan Makanan. Jaminan makanan ini ada perbezaan dengan food processing ya. Dia bukannya maksudnya apabila anda masuk anda adalah food processor. Dia berbeza sedikit. Jaminan makanan melihat kepada bagaimana sesuatu makanan itu daripada ditanam sampai kepada pengguna. Jadi jaminan makanan ini merangkumi banyak aspek-aspek yang berkaitan dengan penanaman, aspek-aspek yang berkaitan dengan pengedaran makanan itu, aspek-aspek prosesan makanan dan juga kecukupan makanan untuk setiap penduduk di Malaysia dan juga di peringkat global. Baiklah, apabila anda bergraduat daripada keempat program ini, anda boleh menjadi seorang boleh berkhidmat di Jabatan Pertanian, Perkhidmatan Veterina, Jabatan Perikanan, industri makanan sejuk dan beku. Kita mempunyai pelajar-pelajar kita sangat popular ya, sangat orang kata diterkam. Tak habis industrial training lagi dah diambil bekerja oleh industri makanan kerana mereka tahu apa itu GMP, mereka tahu apa itu food safety dan sebagainya. Semua ini kita belajar ya, dan juga kita mempunyai usahawan-usahawan yang hebat-hebat daripada Fakulti Industri Asas Tani. Jadi ini boleh merupakan salah satu fakulti yang anda hendak masuk kerana kelangsungan kehidupan itu adalah daripada asas pertanian insya-Allah. Baiklah, sekiranya anda mahu melihat syarat-syarat siapa yang layak, adakah anda layak untuk masuk di dalam program-program di UMK, anda boleh imbas QR code ini dan boleh baca syarat-syarat yang ditetapkan. InsyaAllah saya rasa anda-anda yang berada, pelajar-pelajar ini semuanya boleh layak untuk masuk dan memilih program-program yang ada di dalam UMK. Kenapa anda harus memilih UMK? Satu lagi yang saya hendak tekankan tadi, kebanyakan program-program di UMK, terutamanya program-program sains, mendapat pengiktirafan MQA, semua program, kecuali program-program yang baharu yang belum ada graduat lagi, telah mendapat pengiktirafan UMK, dan juga program-program sains di UMK yang saya ceritakan tadi di Fakulti Kampus Jeli telah mendapat pengiktirafan MBOD. Apa pentingnya MBOD ini? Anda dikenali sebagai teknologis. Apabila anda bergraduat dengan MBOD, anda boleh mendapat pengiktirafan sebagai
seorang graduat teknologi. Ya, kalau anda masuk ke fakulti veterina, anda mendapat professional certificate. Kalau anda masuk ke fakulti seni bina, juga akan mendapat professional certificate. Jadi kita ada sertifikat atau sijil-sijil profesional, ya, bukan hanya di MKA saja. Kalau seperti saya cerita tadi, 90%, lebih daripada 9% pelajar kita mendapat pekerjaan, ya, orang kata direbut oleh pihak-pihak industri. Pelajar dilengkapi dengan ciri dan atribut keusahawanan. Kalau anda tidak mahu bekerja dengan orang, anda mahu bekerja sendiri, anda mahu menjadi keusahawanan, ini adalah universiti yang tepat untuk awak masuk dan belajar ciri dan atribut keusahawanan. Di dalam semasa anda menjalankan, semasa anda belajar program-program tersebut pun, anda boleh menjalankan perniagaan di Universiti Malaysia Kelantan. Sebab itu kita sangat unik, ya. Kita ada pensyarah-pensyarah yang menjadi penasihat kepada syarikat-syarikat pelajar universiti. Dan kadang-kadang ada pelajar-pelajar kita yang tiap-tiap bulan dia dapat duit, dan dengan berniaga, dan alhamdulillah ada yang tak perlu pun ambil pinjaman. Okey, nilai tambah dalam penguasaan bahasa ketiga. Siapa yang minat bahasa Korea, bahasa Jepun, sekarang ni kan ramai yang nak pergi Korea dan sebagainya, kita menawarkan banyak pilihan bahasa ketiga, ya. Kemudahan pelajar yang kondusif, insya-Allah kalau di kampus Jeli ini kita menawarkan anda boleh duduk di dalam kampus. Kita ada asrama, kita ada tempat tinggal yang selesa, yang tempat tinggalnya dalam kampus selamat, ya. Untuk ibu bapa memang ini adalah satu perkara yang sangat penting. Nak tengok anda duduk kat mana, selesa ke tidak, ya. Insya-Allah selesa, dan juga tak perlu pun jalan kaki jauh nak pergi kuliah. Ya, semuanya within walking distance, orang kata. Boleh berjalan. Kat sini petang-petang di terutama kampus Jeli, kampus Pacuk, anda boleh juga ada aktiviti-aktiviti riadah. Kalau malas sangat pun berjalan pun boleh hidup udara segar di sini, ya. Insya-Allah anda anak-anak sihat kat sini, cukup makan, cukup tempat tinggal yang selesa, boleh beriadah dan sebagainya. Aplikasi ilmu dan teori dalam persekitaran sebenar, itu adalah program-program yang setiap program yang ditawarkan mempunyai nilai tambah dari segi aplikasi ilmu. Ya, sekarang kita adalah generasi di mana kita mesti memberi pengalaman kepada pelajar-pelajar supaya pengalaman ini dapat digunakan. Kita panggil experiential learning. Bukan hanya teori, kita juga bawa pelajar-pelajar kita. Kita ada sekarang ni kita membina pusat-pusat ataupun fasiliti-fasiliti yang boleh, di mana kalau pelajar tersebut perlu menggunakan fasiliti yang pilot plant, contohnya kilang dan sebagainya. Sekarang Universiti Malaysia Kelantan ke arah pembinaan fasiliti-fasiliti tersebut. Sekiranya anda masuk, anda boleh, ya, seperti yang saya cakap tadi, IoT dan sebagainya. Di fakulti FHPK, hospitality, mereka ada spa sendiri, mereka ada restoran sendiri, mereka ada perhotelan sendiri, di mana mereka boleh belajar macam mana nak mengendalikan spa. Ini adalah praktikal yang perlu anda, skill-skill praktikal yang anda perlu supaya anda boleh, apabila bergraduat, anda boleh terus bekerja. Sebab itu saya rasa graduate employability kita sampai mencecah 90%. Apabila mereka pergi kepada industri training, industri melihat pelajar-pelajar kita ada aplikasi ilmu tadi, insya-Allah. Di UMK, sekiranya anda mempunyai mahu lebih maklumat lanjut, terutama mengenai pendaftaran, registrasi pelajar, mengenai apa yang anda perlu buat, apa dokumen-dokumen yang anda perlukan, anda boleh pergi ke bahagian pentadbiran akademik UMK di Facebook yang seperti tertera, dan anda boleh berhubung dengan
pegawai-pegawai yang ada di sana. InsyaAllah mereka akan membantu dan menyenangkan urusan yang diperlukan. Saya harap dengan video yang ditayangkan pada hari ini, ada pelajar-pelajar yang telah teruja untuk masuk dan belajar di program-program yang ada di Universiti Malaysia Kelantan. Di Universiti Malaysia Kelantan, kami menawarkan pelbagai program seperti yang menepati cita rasa pelajar-pelajar, program-program yang terkini yang menepati keperluan industri-industri dan juga keperluan negara. InsyaAllah kita bina legasi UMK bersama. Entrepreneurship is our trust. Mari sama-sama jom masuk UMK.